Di akhir-akhir zaman ini, antara yang saya letakkan ialah tentang persoalan kekaburan dalam erti kehidupan beragama. Saya senaraikan beberapa contoh persoalan yang biasa orang sebut. Misal kata, kalau pakai tudung, beragama ke ataupun tidak? Yang bertudung tidak tahu mana yang lebih baik. Soalan yang orang sembang kat Facebook, Twitter contohnya kan. Solat baik ke tidak? Lulus dalam bidang agama bagus ke tidak? Soalan ni sampailah ke bawah. Mencari orang yang beragama untuk diberikan kerja. Saya buat kursus untuk beberapa organisasi lepas. Kami bagikan senario. Ada dua calon nak ambil sebagai pekerja. Calon yang pertama, seorang yang sangat cekap bekerja, tetapi orangnya socializing around, lepas tu mungkin dari segi karakter dia tidaklah dikatakan karakter Islamik, istilahnya macam tu. Mungkin semayangnya pun tak tentu hala lah, tak tentu cerita lah, tapi kerja dia bagus. Yang seorang lagi pula, seorang yang berakhlak, seorang yang baik, yang bertertib, penampilannya menyenangkan, boleh memberikan reputasi yang baik kepada syarikat kalau dia duduk dekat depan meja, katalah contohnya. Tapi bab-bab kerja ni kurang sikit. So kita bagi dua calon. Yang ketiga tak ada, yang perfect tu tak ada, yang completely tak perfect pun tak ada. Ni somewhere in between. So nak pilih calon yang mana? Bincanglah. Jawapan dia tak ada yes or no, tapi kita nak tengok perspektif. Jadi dalam kehidupan kita sebenarnya ada banyak grey area, yang grey area itu sedang membesar, yang menghasilkan kekeliruan. Contoh spesifik yang saya nak petik daripada sini ialah, katalah misalnya nak kahwin. Nabi SAW kata orang kahwin kerana 4 sebab. So oleh kerana yang biasanya lelaki yang cari perempuan, walaupun perempuan pun boleh tak cari lelaki, tapi oleh kerana yang biasanya lelaki yang cari perempuan, jadi Nabi beritahu pada orang lelaki, perempuan ni biasanya dikahwini kerana 4 perkara. Iaitu yang pertamanya mungkin kerana hartanya, yang kedua mungkin kerana keturunannya, yang ketiga mungkin kerana kecantikannya, dan yang keempat mungkin kerana agamanya. Yang manakah Nabi SAW suruh pilih? Nabi suruh pilih yang paling tidak jelas. Kalau Nabi kata pilihlah yang paling berharta, senang nak decide kan? Tengoklah akaun bank dia, siapa yang paling banyak. Jelas ini paling banyak harta. Tak sempat istikharah, setuju tu kan? Pilihlah yang paling bagus keturunannya. Tengoklah binti apa. Contohnya kan, ada tak pangkat-pangkat tertentu, keturunan, senang, very clear, crystal clear. Pilihlah yang cantik, lagi senang, ikut selera mata kita lah kan. Mana yang cantik kita pilih. Tapi Nabi suruh pilih yang beragama. Bagaimanakah tuan-tuan dan puan-puan mentakrifkan seseorang itu dikatakan sebagai seorang yang beragama? Istilah yang dipakai ialah fadfar bidzatid din. Pilihlah orang yang mempunyai substan agama. Kalau boleh terjemahkan literally, maknanya orang yang agama dia substantial. So kita nak nilaikan agama seseorang daripada sudut mana? Adakah physical appearance dia? Adakah dia semayang subuh berjemaah di masjid setiap hari? Mungkin ya jawapannya, tapi mungkin tidak. Ada seorang pakcik, dia kata aku berkenan betul dengan budak seorang tu, nampak ni rasa nak ambil buat menantu. Jadi kata seorang lagi ni, mana Abah Haji tahu yang dia tu budak baik? Itu kan pernah sembang dengan dia. Aku tengok hari-hari dia semayang di masjid. Baiklah tu maknanya, kata pakcik ni tadi. Kata-kata pakcik ni tadi ialah kata-kata yang biasa kita dengar kan. Adakah benar kenyataan beliau? Kalau boleh kita nak kata betul. Kalau hari-hari semayang di masjid tu baguslah orangnya. Tapi dalam realiti kehidupan terpaksalah pula menelan hakikat bahawa ramai juga yang semayang, tapi dialah muskiljinya, pencetus masalah, troublemaker. Kalau orang tak semayang ni kumpul, okey, mesyuarat jadi. Kalau geng semayang ni datang, dia tak jadi pula. Contohnya, So, apa sebenarnya yang dikatakan kehidupan beragama ni tadi? Dari semasa ke semasa, keadaan menjadi semakin keliru. Kekeliruan ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah kekeliruan yang datang bukan secara random, tapi dia datang dengan reminder yang telah diberikan oleh Nabi SAW.
Kata baginda dalam sepotong hadis, hadis ni diungkapkan dalam banyak version. Saya petik yang ini daripada Musnad Imam Ahmad. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, innaha satati 'alan nas sinun khadda'ah. Akan sampai di satu zaman nanti, kamu akan bertemu dengan tahun-tahun yang menipu. Apakah dimaksud dengan tahun-tahun yang menipu ini? Rasulullah describe lagi. Yusdaqu fihal kadhib. Di tahun-tahun yang menipu itu, pendusta dianggap sebagai orang yang benar. Wa yukdhabu fiha sadiq. Dan orang yang benar didustakan. Wa yu'tamanu fihal kha'in. Pengkhianat dianggap amanah. Fayakhunu fihal amin. Dan orang yang amanah pula dikhianati. Maknanya akan sampai satu zaman benda-benda ni jadi terbalik. Yang benar jadi tipu, yang tipu jadi benar. Yang khianat jadi amanah, yang amanah jadi khianat. So atuk tadi, kalau dia kata aku ni dengan kamu beruntung. Selalu yang sebut gini kalau atuk dengan cucu satu bab lah. Alumni sekolah sebut yang tu. Kan, sampai sekolah yang saya sebut dalam contoh yang habit yang kelima dululah, kalau ingat lagi lah kan, ya. Alumni datang kan, zaman kami dulu. Zaman kami dulu. Kaki retot pun tak ada sekolah ni. Kaki repot je ramai. Alhamdulillah saya jadi profesor. Kata dia lah, awak sekarang ni semua kemudahan ada. Apa lagi mahal awak untuk berjaya? Balik pada kenyataan tersebut, kalau kita tengok kepada hadis ini, maknanya apa? It means that lagi lambat kita beranak, maknanya atuk dah beranak dulu, ya. Cucu tu, anaknya esok adalah orang yang semakin hampir masuk ke era ini. Because this will be the end. Dan mungkin kita sudah pun sampai ke zamannya. Hitam jadi putih, putih jadi hitam, baik jadi jahat, jahat jadi baik. Contoh, katalah budak sekolah ni elok pakai kemah-kemah apa semua, tiba-tiba satu peringkat dia pakai seksi, katalah contoh, pakai seksi. Kata mak, it's okay, adrenaline rush. Selalu orang muda kan, nanti dia nak kahwin, so nanti dia okey lah tu, relax je, perubahan yang macam tu lah. Tapi kalau daripada pakai seksi-seksi tiba-tiba mengemaskan pakaiannya, kalau dia tudungnya dibesarkan sikit contohnya, panik mak ayah, apa hal ni ikut kumpulan mana pula ni, ya? Siapa guru ni, ya? Guru Yahya ke apa ni, contoh kalau malam lama kan, ya? Jadi panik. Maknanya perubahan kepada sesuatu yang dikatakan jauh daripada agama, okey, perubahan yang ke arah lebih baiknya membimbangkan pula. Kita tak pernah dengar 15 tahun lepas orang menyalahkan orang Islam di Palestin sebagai punca krisis di sana. Sekarang orang sudah pergi ke arah itu. It's all because Muslim. Orang Islam suka threat orang Yahudi, sebab tu orang Yahudi hidup dalam ketakutan, they have to defend themselves. So kalau orang Islam improve sikit approach mereka pada orang Yahudi, mungkin orang Yahudi akan berhenti buat kejahatan. Ada pula orang cakap macam tu sekarang. Dah jadi orang Islam pula yang jahat di Palestin. Semua sudah terbalik. Bila semua sudah terbalik, maknanya ini era kekeliruan. Dan dalam keadaan yang keliru, kita mencari petunjuk. Nak cari petunjuk kat mana ni? hajigoogle.com? Kan? Nak cari ustaz mana? Nabi kata ada seorang penceramah yang famous. Wa yatakallam fiha arwaibidah, kata Nabi. Ketika hitam putih, putih hitam betul, salah salah betul, khianat amanah, amanah khianat, kamu mencari-cari penyelesaian, kamu akan terdengar ada satu kelompok yang petah berkata-kata, namanya Arwaibidah. Sahabat pun tak familiar dengan Arwaibidah. So they asked the Prophet SAW, wa ma Arwaibidah ya Rasulullah? Arwaibidah tu apa? Kata Nabi SAW, as-safihu yatakallam fi amril ammah. Orang bodoh bercakap tentang urusan orang ramai. Bodoh ni bukan bodoh sebarang bodoh. Saya takut dia sebut kata bodoh ni. Tapi anak saya tak ada, anak saya tak suka saya sebut kata bodoh. Dia tegur saya dalam ceramah, dia sebut bodoh, kata, tak boleh cakap bodoh. Ya, dah itu masa kamu kecil, dah besar ni dah faham kan. Bodoh ada banyak makna kan. As-safih, terjemahan Melayu dia orang bodoh. Dalam bahasa Arab, as-safih ni makna dia bukan bodoh sebarang bodoh, tetapi bodoh yang tidak malu untuk menzahirkan kebodohannya.
Ya, macam kata Ustaz Ismail Kamus lah. Ya, saya ingat dulu dia sebut kan. Ya, tak ada setengah-setengah orang ni. Kita tahu dia pandai ke bodoh pasal dia diam. Bila dia bercakap, confirm bodoh. Ya, tu setengah orang diam kan. Takut cakap, confirm bodoh kan. Jadi, di zaman kekeliruan yang akan memberikan guideline, yang akan bercakap di sana sini, telling you what to do, adalah as-safih, iaitu orang bodoh yang memberikan panduan. Kesannya apa? Yang sesat makin sesat, yang bingung makin bingung. Maknanya accumulated. Dahlah keadaan mengelirukan. Yang beri petunjuk pula si bodoh. Dalam satu ayat lain, Al-Fuwaisiq, sama juga, di mana hadis ni disebut dalam beberapa lafaz, As-Safi, orang bodoh. Jadi sahabat-sahabat, saudara yang saya kasih sekalian, maknanya di akhir zaman ini kita diuji dengan kekeliruan. 20 tahun yang lepas, cikgu sekolah kata semayang. Tak sempat tanya pun kenapa semayang. Semayang je. Ayah kita pun sempat macam tu lah. Cikgu suruh semayang, semayang. Kalau tanyalah, kalau yang degil sikit, kenapa kena semayang? Tu orang Islam kena semayang lah. Tok nenek kamu semayang, aku semayang. Takkan kamu tak semayang? Selesai. Kita pun semayang. Kalau tak semayang pun sebab malas lah, itu je lah. Tetapi pada tahun 2012, dia tak boleh dah jadi macam tu. Kenapa kena semayang? Why? Who forced me to pray? Saya Islam. Kenapa saya Islam? Dah, mak bapak kau Islam. Kalau mak bapak Islam, kenapa saya kena jadi orang Islam? People start questioning things that never been questioned before. Dan orang jadi confused. Kekeliruan ini saya kaitkan dengan satu perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bukan Nabi SAW sebut, maknanya dalam Islam itu sendiri, benda-benda baik dalam Islam disebut sebagai ma'ruf. Benda-benda yang salah disebut sebagai mungkar. So, ma'ruf versus mungkar. Literally, apakah makna ma'ruf dan mungkar ini? Perkataan ma'ruf, kalau diterjemahkan dalam bahasa mudah kita ni, sesuatu yang kita biasa. Syai' ma'ruf, something well known, it's a norm in our daily life because we are familiar with the stuff. So, nama dia ma'ruf. Lawan kepada ma'ruf ialah mungkar. Mungkar literally maknanya sesuatu yang kita engkari, sesuatu yang kita bantah. Kenapa? Sebab dia pelik. Kahwin, ma'ruf. Memanglah biasa orang kahwin. Sampai orang kahwin. Zina, mungkar. Kenapa? Tak pernah jadi. Tiba-tiba sekali dalam 10 tahun ada pula satu kes zina di kampung ni. Kecoh. Orang deny, bantah. Ni tak sepatutnya berlaku. Ni salah. Sebab dia pelik. Maknanya apa? Saya duk tanya maknanya apa kan. Minta maaf macam cikgu sekolah pula ya. Dah lama cuti. Sebulan cuti kan. Maknanya tak ada program-program sombong tu Ramadan baru ni. Kan? Tak nak penuh. Ya, maknanya nak ni. Dari susah pula nak hangatkan enjin. Minta maaf lah kalau ceramah-ceramah yang awal-awal ni korang teratur sikit. Kan? Poin saya ialah, bila dikatakan dalam Islam, good versus evil, perkataannya ialah ma'ruf versus mungkar. Perkataan ini sangat tangible. Dia boleh bertukar. Apa yang kita familiar, ma'ruf. Apa yang kita tak familiar, mungkar. Tetapi bila kita sudah terlalu biasa dengan benda jahat, yang jahat jadi ma'ruf, yang baik jadi mungkar. Things are getting worse bila orang semakin keliru. Maka dalam kekeliruan ini, kekeliruan itu menyiapkan manusia untuk sampai ke zaman yang paling confusing, iaitulah zaman kemunculan apa yang dikatakan sebagai Al-Masihu Ad-Dajjal. Dajjal datang dengan cabaran bukan merosakkan fizikal, bukan menghancurkan alam, tetapi cabaran yang datang ialah menambahkan kekeliruan kepada manusia. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sebagai orang Islam mesti ada satu garis panduan yang membimbing kita supaya ketika mana manusia confuse antara hitam dan putih, kita terselamat daripada fitnah itu. Yang hitam kekal hitam, yang putih kekal putih. Kalau kita lihat misalnya di negara-negara di sebelah blok barat,
Pada masa ini, kebanyakan states dekat Amerika Syarikat sudah pun approve kepada soal perkahwinan antara jantina yang sama, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. State yang sama 100 tahun yang lalu memperjuangkan untuk menentang benda ni tadi. Sesuatu yang 100 tahun dahulu salah, pada masa ini telah diterima. Bukan saja diterima, malah diterapkan ke dalam pendidikan. Contohnya macam kartun, tak tahulah perempuan tengok tidak, tambah anak dah besar-besar ni tak layan lah kan, anak kecil-kecil ni kena join sekali. Teletubbies kan, time for Teletubbies yang bagi tu, saya tengoklah, temankan anak kan Teletubbies ni, saya terbaca ada beberapa artikel mengatakan bahawa Teletubbies ni adalah satu konspirasi. Konspirasi yang dibuat oleh pihak barat untuk menyesatkan orang Islam. Kenapa? Kerana ada salah satu watak, lupa pula saya nama watak tu. Dia ni Dixie sampai apa nama ni kan? Ingat kalau saya lupa kan. Dia ni lah seorang budak lelaki. He's a boy. Tapi the colour is purple. Dia boy tapi colour dia purple. And then kat atas kepala dia ada simbol 3 segi. Dan dia suka bawa handbag. Tapi dia lah seorang budak lelaki, watak dia dalam Teletubbies. So ramai kata ini adalah proses untuk menyerapkan unsur-unsur homosexuality, supaya normalization berlaku kepada umat Islam. Saya bukan menolak teori konspirasi, tetapi kita kena patah balik kepada culture tempat di mana watak itu dihasilkan. Di United Kingdom, UK yang telah menerima to certain extent bahawa golongan gay and lesbian, LGBT adalah merupakan kelompok minoriti yang mesti diiktiraf dan dihormati hak mereka. Maka Teletubbies itu diserapkan satu watak untuk educate rakyat dia supaya respect others. So benda itu datang daripada niat yang baik, tapi bendanya salah. Datang daripada niat yang baik so that we respect each other. So yang Dixie tu yang warna boy purple 3 segi atas kepala, bawa handbag, bukan satu watak yang confusing, because the boy represents a group of community yang ada dalam society. So anak-anak kita jadi confused. So kalau kita tak setuju dengan benda tu, tinggalkan Teletubbies. Tengoklah boboiboy ke pemimpin yang lebih tempatan kan. Jangan kita kata teori konspirasi, sebab it sounds macam bodoh sikit lah. Semua benda macam konspirasi. Tak ada, mereka mesyuarat secara terbuka, paperwork mereka available untuk dibaca. There's nothing conspiracy over there. Semuanya orang kata crystal clear, cuma value yang berlainan. So kita sebagai orang Islam sekarang ini dalam zaman globalisasi, apa yang ada di UK ada di Malaysia, apa yang ada di US ada di Malaysia. Kalau kita kata Islamofobia adalah merupakan fenomena yang merisaukan di sebelah blok barat di Amerika Syarikat, kita kena terima hakikat Islamofobia juga merupakan sebahagian daripada masalah ataupun cabaran yang ada di negara kita. Sebab apa yang dibaca oleh orang Amerika Syarikat ialah apa yang dibaca oleh orang Malaysia. Dipersilakan ke Kinokuniya. Tengok bahagian current affairs. Very updated buku. Bila berlakunya reformasi di Mesir, tahun lepas, Februari, dan sebelumnya itu di Tunisia, kemudiannya di Libya, dan sekarang ni merebak ke Syria dan beberapa negara yang lain. Kita yang mengkaji mungkin akan sedar bahawa di sebelah blok barat, orang di sebelah barat sana sudah sedikit kebingungan. Kenapa kebingungan? Mereka tidak dapat memahami apakah modus operandi reformasi yang berlaku di Mesir itu. Kenapa? Sebab masyarakat barat punya mindset, movement, change movement biasanya led by figures. There's always somebody yang menggerakkan manusia. Sebab itu dia punya rangka dia dalam filosofi barat. Mungkin kerana agama Kristian berpaksikan kepada Jesus Christ, maka dia figure centered. Dia tak macam Islam. Islam bukan Muhammad centered. So agama kita bukan Muhammadiyah. Jadi kalau nak buat nama Bersatu Ahmadiyah tak apa, tapi agamanya bukan Muhammadanism. Centralized, center kepada agama kita ialah belief dia. Tapi masyarakat Kristian, center agama dia ialah figure centered, iaitu Jesus Christ. Maka bila mereka develop, mereka punya pemikiran dan sebagainya, mereka terdorong dengan benda sama. So mereka sentiasa nampak led by figures. Sebab itu mereka sentiasa kena cari kambing hitam. Osama bin Laden, blame him.
Inilah punca orang Islam jadi teroris. Fokus pasal lain. Walhal ramai je orang yang tak kenal, tak pernah baca, tak pernah tahu pasal Osama bin Laden, and yet mungkin dia lebih keras daripada Osama bin Laden, because it's not Osama bin Laden yang influence orang untuk jadi apa yang dia nak jadi. So selama ni masyarakat barat sudah selesa membaca orang Islam ni dengan mindset tersebut. Tiba-tiba berlaku perubahan di negara-negara Arab. It's a leaderless jihad. It's a leaderless change. Tak ada figure yang menggerakkannya. Tak ada figure. Nak beli siapa? Muhammad Mursi, dia datang kemudian. Bukan dia yang lead perubahan yang berlaku. Di Tunisia bukannya di Tunisia bukan ada seorang tokoh Rashid Ghannouchi, pemimpin sebuah gerakan Islam menggerakkan masyarakat. No. Orang macam bergerak sendiri. Move by certain ideas. Menyebabkan orang barat jadi panik. Saya rasa macam mana mereka nak buat? Nampaklah dekat internet mereka discuss all these things. Just lebih kurang dalam 3-4 bulan Kinokuniya dah sampai dah buku-buku Leaderless Jihad, discuss how to understand changes yang berlaku dekat Mesir, yang berlaku dan sebagainya. It means that apa yang dibaca daripada masyarakat lah apa yang dibaca di sini. So kita kena meletakkan satu kesediaan. Bila kita baca masalah-masalah yang berlaku dekat negara-negara sebelah US, dekat Europe, benda yang sama juga sentiasa boleh berlaku di sini. So kita perlukan kepada satu garis panduan yang boleh menyelamatkan kita. So apakah panduan tersebut? Ya, saya katakan tadi bahawa yang menentukan betul atau salah dalam diri kita sebagai seorang Muslim tidak bergantung kepada interpretasi ramai. Kalau semua orang kata baik, baiklah dia. Semua orang kata buruk, buruklah dia. Dia mesti berpaksikan kepada sesuatu. Dan sesuatu itulah yang dibentangkan dalam surah Al-Kahfi. Baru masuk tajuk. Pukul 8 habis boleh? Boleh pukul 8? Pukul 8 stay lah, saya balik dulu. So, saya tak boleh kan, sikit je lebih kurang insyaAllah. Baru masuk tajuk. Tajuknya ialah tentang surah Al-Kahfi. Bila kita sebut tentang surah Al-Kahfi, saya nak tunjukkan di sini bahawa surah Al-Kahfi beritahu kepada kita, dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita ada beberapa benda yang kita nak uruskan. Antaranya ialah kita nak uruskan harta. Ya? Physical management. Harta. Ya? Kemudian kita nak uruskan ilmu. Dan kita juga nak uruskan kuasa dan sosial kita. Benda-benda ni. Bagaimanakah kita nak menguruskannya? Abul Hasan Ali An-Nadwi dalam sebuah buku yang membicarakan tentang tafsir surah Al-Kahfi yang boleh dibeli di Kinokuniya dengan harga RM15. Ya, bukunya dekat depan ni. Faith versus Materialism. Kata Abul Hasan Ali An-Nadwi, mazhab Dajjal ialah materialism, atau dalam bahasa Arabnya madiyah, atau dalam bahasa Melayunya kebendaan. Tetapi kebendaan bukan maksud gila harta. Kebendaan bukan maksud tolak-tolak orang kerja naik pangkat. Bukan workaholic kerana dapat duit lebih. Bukan yang itu. Yang dimaksudkan dengan materialisme sebagai mazhab Dajjal, materialisme maksudnya kita sebagai manusia terperangkap dalam melihat sesuatu hanya daripada apa yang berada di alam fizikal, sehingga kita tidak dapat melihat alam ghaib. Alam ghaib di sebalik fizikal yang ada. Contohnya, diri depan cermin. Tengok cermin. Tengok diri kita. Adakah kita ini human being with spiritual experience, ataupun sebenarnya kita ini adalah spiritual being with human experience? Maksudnya kita duduk depan cermin, yang kita nampak tu ialah human, physical, tetapi yang sedang melihat ialah spiritual. So dalam kehidupan ini dia sentiasa ada dua dimensi, rohani dan jasmani. Tu bahasa dululah kan. Rohani dan jasmani, fizikal dan juga metafizikal dia. Sentiasa ada dua dimensi. Bahayanya ialah apabila datangnya fitnah Dajjal ni, orang Islam sendiri hanya mampu appreciate physical stuff. Contoh saya berikan. Ambil wuduk. Kenapa kena ambil wuduk? Air bersih keluar daripada lab, baru je basuh tangan dengan alkohol. Sebab
Mata dia hanya nampak wuduk sebagai fizikal punya proses yang menghasilkan kebersihan. Kebersihan fizikal. Tapi the idea of wudu is not physical. Matlamatnya bukan kebersihan. Matlamatnya ialah kesucian. Suci is something conceptual, spiritual. Dia bukan fizikal. Sebab tu bersih macam mana pun, you still kena ambil wudu. Dan kalau you biasa berwudu, eventually maknanya kita juga akan bersih. Ali Izzat Begovic, bekas Presiden Bosnia Herzegovina, ketika berada dalam penjara di Kanada, telah menulis sebuah buku. Tu jangan penjara alim ulama. Nanti dia tulis buku, lagi susah. Ya. Kalau nak hancurkan ulama, bagi dia duit banyak-banyak. jangan penjarakan dia. Maknanya, masa dia dalam penjara dekat Kanada, dia tulis satu buku, Islam Between East and West. Dulu saya baca dalam bahasa Arab, tapi recently telah diterjemahkan ke bahasa Inggeris, tak available kat kedai buku lah. Tuan-tuan boleh baca. Dalam buku tersebut, kata Ali Izzat Begovic, masyarakat Barat menolak Islam bukan semata-mata kerana mereka benci Islam. Not necessarily kerana mereka benci Islam. Tapi salah satu daripada puncanya ialah kerana mereka tak boleh nak appreciate benda yang kita explain. Kerana benda yang kita explain ini berbeza daripada rangka fikir mereka. Contohnya macam wuduk tadilah. Bila kita kata wuduk, wuduk ialah spiritual. Tetapi orang Barat yang materialistik hanya nampak the physical side of it. Ramadan yang lepas, kalau masih ingat lah Ramadan, sarkastik lah ya, Ramadan kan ya, kita dianjurkan untuk bersahur walaupun hanya pada kadar segelas air. Sahur diperintahkan oleh Nabi SAW supaya kita jangan tinggal selagi boleh. The point bukannya untuk membekalkan physical needs. Apalah sangat yang diberikan oleh segelas air kepada fizikal berbanding dengan kehilangan segelas air? Mungkin tak besar sangat. Walaupun dia mungkin ada efek starvation mode ke apa dan sebagainya. Tetapi yang dikatakan sahur itu, ia adalah merupakan satu proses ke atas spiritual kita, intellectual, yang biasa dibincangkan dalam kuliah-kuliah Ramadan lah. Tak ada satu hari lah. Tapi maknanya sahur bukan spiritual, sahur bukan fizikal. Sahur ialah spiritual. Fizikal tumpang benefit dia. Yang menjadi masalah kepada umat Islam ialah apabila dia punya fizikal tidak dapat dikaitkan dengan spiritual. Maknanya kalau dia ada harta, harta dia tak dapat connect dengan Allah. Dia ada ilmu, ilmu dia tak connect dengan Allah. Dia ada kuasa, kuasa dia tak dapat uruskan dengan Allah Ta'ala. Harta, kekal harta. Knowledge, kekal knowledge. Ada kuasa, tak menjadikan dia semakin dekat dengan Allah. Dan itu akan menyebabkan bencana berlaku dalam kehidupan. Maka surah Al-Kahfi datang untuk jaga benda tu. Sebab itu, bila kita lihat kepada hadis-hadis Nabi SAW yang membicarakan tentang fadilat surah Al-Kahfi, contohnya ada dua hadis yang saya petik. Hadis ada sangat banyak. Saya ambil yang dua ni lah. Kita ambil yang bawah tu. Bila Rasulullah SAW sebut tentang fadilat surah Al-Kahfi, selalunya Rasulullah akan kaitkan surah Al-Kahfi ni dengan fitnah. Dalam hadis yang di bawah itu, kata baginda daripada Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah bersabda, "Man qara'al kahfa yaumal jum'ati fahuwa ma'sumun ila samaniyati ayyam ya min kulli fitnatin takun. Wa in kharajad dajjal usima minhu." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, janjinya ialah dia itu akan terpelihara daripada segala jenis fitnah selama 8 hari. Iaitu daripada hari Jumaat yang dibaca sampailah ke Jumaat yang berikutnya. Dan kalau pada minggu itu ditakdirkan keluarnya Masihud Dajjal, janjinya ialah orang ini akan terselamat daripada fitnah tersebut. Baik, ada beberapa perkara yang saya nak sikit-sikit celah. Pertama sekali, surah Al-Kahfi tuan-tuan puan boleh dibaca pada bila-bila masa saja. Ya, yang Allah Jumaat lepas tak baca dah. Boleh, Sabtu pun boleh, Ahad boleh. Tapi waktu terbaik untuk baca ialah pada hari Jumaat. Nak baca Yasin ke, silakan terus. Kalau orang kata jangan baca Yasin, baca Al-Kahfi. Kena baling dengan batu pula orang kan Tapi maknanya surah Al-Kahfi tu kena cari jalan. Dan surah Al-Kahfi ni panjang. Ya, 110 ayat. Dia tak macam surah Yasin. Ya, agak panjang.
Jadi kalau nak baca one shot tu mungkin tercungap-cungap sebab tak tahu nak wakaf kat mana, ya, nak berhenti kat mana, tak biasa lagi kan. Jadi maknanya it's okay kita baca sebahagian, berhenti sekejap, nanti malam kan baca sikit lagi sebelum tidur, dan pagi esok baca sikit lagi, terpulang. Asalkan dihabiskan pada hari Jumaat untuk mendapat fadilat yang betul-betul daripada hadis ini tadi. Dan Jumaat pula, bila dikatakan baca hari Jumaat, ada dua poin saya nak tekankan di sini. Poin yang pertama ialah Jumaat bukan permulaan weekend. Ya, Jumaat bukan permulaan weekend. Jumaat ialah permulaan kepada sebuah minggu. Yang selalu jadi bahayanya, especially kita kat Pantai Barat ni, bila sampai Jumaat, weekend is coming. Okay, apa benda ni? Ada pula orang yang kesan daripada ceramah saya yang lepas tu, gelisah Sabtu Ahad sebab tak kerja kan. Apa aku nak buat ni, tak ada kerja kan. Macam mana nak buat hati kan ya. Tabahkanlah hati nak menempuh hari Senin kan, lambat lagi. Mungkin ada orang macam tu kan. Tapi maksud dia bila sampai je hari Jumaat, dia nak rehat. Sedangkan Jumaat bukan hujung minggu. Jumaat ialah hari pertama dalam sebuah minggu. It means that Jumaat kita akan menjelaskan biasanya bagaimanakah keadaan kita seminggu berikutnya. If there's something wrong somewhere, on Tuesday ke Wednesday ke, cuba kita check Jumaat kita. Subuh bangun pukul berapa? Semayang elok tidak, ya, subuh kambing ke, subuh gajah ke, subuh dinosaur ke kan, tengok saiz kan, ya. Lepas tu ada baca ke tidak surah Al-Kahfi kan. Kemudian hari Jumaat kita bergaduh ke tidak, mood kita baik ke tidak pada hari Jumaat. Biasanya apa yang berlaku pada hari Jumaat tu dia akan membawa kepada hari-hari yang berikutnya. So bila datang Jumaat, kita kena anggap bahawa Jumaat itu ialah permulaan. So permulaan yang terbaik, mulakan minggu anda dengan surah Al-Kahfi. Tu first. Poin yang kedua pula ialah permulaan kepada hari dalam Islam juga bukan 12 tengah malam. Permulaan kepada hari ialah apabila masuknya waktu maghrib pada satu hari. So yang dikatakan Jumaat ini, dia bermula daripada maghrib hari Khamis dan extended sampai sebelum masuknya waktu maghrib pada hari Jumaat keesokannya. So benda ni juga akan disentuh dalam surah Kahfi, bahawa orang Islam dia ada calculation dia sendiri terhadap semua benda. Ya. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, syukur alhamdulillah dalam hadis tak ada Rasulullah SAW kata semayang Zuhur pukul 1 suku. Tak ada ya. Tak dispesifikkan Zuhur 1 suku, Subuh 5.50. Sebab waktu sangat berbeza-beza. Satu tempat ke satu tempat. Tapi define subuh ni macam mana, asal macam mana. So dia boleh dipakai di semua tempat. Kerana kita ada cara kira kita sendiri. Kenapa sekarang di Kuala Lumpur pukul 6.27 petang? Ya. Kerana di London sekarang ni pukul 10 pagi, 10.30 pagi. GMT kosongnya ialah di London. Soalnya, kenapa yang kosong tu kat London? Kenapa tidak yang kosong tu dekat Mekah? Oh, contohlah orang semangat kan. Kenapa tidak GMT kosong Mekah? Supaya kita plus 3 bukan plus 8. Katalah contohnya. The system was not there 100 years ago. And then dia datang dan kita follow semua. Ya. Dulu tak ada weekend, tak ada weekdays. Dalam mentaliti orang Islam tak ada cuti hujung minggu. Hujung minggu tu apa? Tak ada. Setiap hari orang macam biasa. Kerja kalau dengan keluarga apa. Suddenly ada weekend. Apakah sejarah weekend? Itu seronok tu. Saya sambung belajar ni dalam bidang sejarah. Suka cari benda-benda yang ni. The history of weekends. Since when weekend tu wujud? Dan weekend semasa dia wujud, cutinya ialah pada hari Jumaat. Tetapi bermula daripada tahun 1925, cuti ditukar daripada Jumaat kepada hari Ahad. Kita kata, apalah sangat Jumaat dengan Ahad. No. Policy makers, they understand impact daripada benda-benda ni. Kalau tukar cuti daripada Jumaat ke Ahad, Ahad ke Jumaat, tukar ini, tukar ni, tukar kecil-kecil ni, impact dia besar. Dan itu topik berkaitan dengan kalau kita baca tentang bagaimanakah strategi Mustafa Kamal Atatürk untuk reshape, rebranding Turkish people. Dia buat lebih kurang dalam 20 steps yang disenaraikan dalam halaman web Ministry of Culture Turki. Secara formal kita baca. Dia buat semua, tukar cuti, bagi surname. Ya, semua orang ada surname, ya, nama keluarga diberikan. Dulu tak ada. Dulu orang Turki macam orang Melayu lah. Nama anak bin nama bapa. Macam tu kan.
Kemudian ditukar lagi, maknanya huruf, bahasa Turki ditukar daripada Jawi, daripada huruf Arab kepada huruf Rumi, Latin, maknanya ditukar. Apa impact dia? It's just a matter of changing alphabets. No, ada benda besar yang berlaku. So dalam kes ini, maknanya Nabi SAW suruh kita baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat sebaik-baiknya. Tapi kalau tak dapat Jumaat, hari lain pun tidak mengapa. Apakah fadilatnya? Dia melindungi kita daripada fitnah Dajjal. Apakah dia fitnah Dajjal? Kalau tuan-tuan perempuan masih ingat, mudah-mudahan masih ingat lah ceramah-ceramah yang lepas ni, bila saya sebutkan tentang habit, tentang sikap dan sebagainya, saya ada tunjukkan iceberg. Iceberg. Yang iceberg itu, tip of the iceberg ialah action, manakala yang kat dalam tu ada 3 elemen. 3 elemen itu adalah elemen yang disebutkan oleh Said Qutb di dalam tafsir Fi Zilalil Quran. Kita ada banyak jenis tafsir. Mungkin tafsir mana satu je nak baca ya. Tafsir Fi Zilalil Quran ialah tafsir yang ditulis oleh Said Qutb, 2 pusingan, mula tulis kat luar, sekali tulis balik dalam penjara ketika dia dipenjarakan. Tafsir Fi Zilalil Quran keunikannya ialah ia merupakan respon Islam, kalau dia kata respon Islam kepada Western ideas and philosophy. Idea-idea yang datang daripada Barat, tafsir Fi Zilalil Quran menjawabnya. Sebab itu kalau kita baca sejarah kebangkitan umat Islam di Timur Tengah, di negara-negara Arab, pengasas kepada gerakan Ikhwanul Muslimin yang Dr. Muhammad Mursi represent pada masa ini, secara umumnya saya katakan begitu, pengasasnya ialah Hasan Al-Banna. Tetapi yang lebih diberikan perhatian dan dimarahi, dimusuhi oleh orientalis khususnya dan policy makers di negara Barat ialah Said Qutb. Sebab Hasan Al-Banna ialah seorang aktivis, dia menggerakkan masyarakat. Tetapi Said Qutb adalah the ideolog, orang yang merumuskan teori. Dan bila kita baca tafsir Al-Quran, kalau tuan-tuan dan puan-puan familiar apa benda yang datang daripada negeri orang putih ni, kenapa kita sekarang macam ni, kenapa negeri kita dipecah-pecahkan begini, 1824 apa yang berlaku, Indonesia dan Tanah Melayu dipecahkan, reflection kepada ideologi apa. Kalau kita familiar dengan benda-benda tu, tafsir Fi Zilalil Quran menjelaskan bagaimana Al-Quran respon kepada benda ni. Maka kata Said Qutb, Dajjal serang manusia melalui 3 perkara. Dan surah Al-Kahfi protect kita pada 3 perkara tersebut. Saya sebutkan tadi, Dajjal tidak menghancurkan kita secara fizikal, tetapi Dajjal menyuntik fitnahnya kepada software kita. Softwarenya ialah 1, 2, 3. Apakah yang dibuat oleh surah Al-Kahfi? Yang pertama, surah Al-Kahfi melaksanakan apa yang disebut sebagai tashih al-aqidah, membetulkan kepercayaan. What do you believe? How you believe? Itu persoalan yang besar. Tamalah macam filosofika, bersafah pula banyak rindukan lemang kot kan. Dalam raya ni makan apple je tak makan lemang kan. Jadi dia macam kurang waras sikit kan ya. Maknanya minta maaf lah kalau cakap tu berapu sikit, nanti tone downkan saya ya. Yang pertama sekali, surah Al-Kahfi betulkan kepercayaan. Selain daripada apa yang kita percaya, surah Al-Kahfi juga membetulkan cara nak percaya. Saya akan sentuh sikit nanti. Perkara kedua yang dibetulkan oleh surah Al-Kahfi ialah membetulkan manhaj an-nazar wal fikir ataupun al-fikir wal nazar. Membetulkan cara berfikir dan membetulkan cara melihat. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah kita conscious kita sebenarnya melihat dengan cara yang macam mana? Sebab kata dalam modul yang dulu, what you see is what you get. Saya baru hari itu ada buat satu program dengan Mampu di Jabatan Perdana Menteri. Antara topik yang disebutkan, yang kami discuss, kerana topiknya ialah tentang rumah tangga, ialah tentang fenomena ramai bakal pesara bankrupt sebab dekat-dekat nak bersara
mereka kahwin isteri baru. Mereka keluarkan duit pencen, mereka bagi kepada isteri baru mereka, yang sebahagiannya mungkin ukhti daripada Thailand contohnya, ataupun yang tempatan sendiri. Ini berdasarkan statistik talking lah dia punya ni kan. Kemudian perkahwinan itu gagal dan dia tetap bersara dan dia dah tak ada duit. Dan itu membimbangkan JPA kerana jumlahnya membesar. Dan dia juga berlaku dalam beberapa agensi lain, GLC, tak sebut agensi manalah Maknanya jadi satu kebiasaan dekat-dekat nak pencen, kahwin muda, keluarkan duit pencen, bagi pada isteri muda. Lepas tu tak berjaya pula perkahwinan tu. Simpan duit punya lama ni supaya selamat nak menuju ke yang lahat esok. Dah tak ada duit. So nak buat macam mana? Kerajaan nak kena fikir macam mana nak buat benda ni. Fikir. Jadi kami jumpa statistik tu, kita bincanglah kenapa jadi macam ni. Jadi saya pun datang, kalau teori saya kan, teori yang mungkin agak bias, mungkin orang belah sini tak setuju, orang sana mungkin setuju kan berpunca daripada cara memandang. Cara memandang. Maksud dia bila dah 30 tahun kahwin ni, berdasarkan interview saya, interview dengan beberapa senior, dia bila dah 30 tahun kahwin ni, suami tengok isteri, isteri tengok suami, dia dah tak nampak suami isteri. Dia nampak isteri dia sebagai mak kepada anak-anak dia, dan dia nampak suami dia sebagai bapa pada anak-anak dia. So dia panggil pun paknya, maknya, yang darling semua tak ada dah. Dulu suami baru je nak buka tali kasut, isteri dah bancuh dah teh. Sekarang ni dia bancuh susu cucu dulu. Kadang-kadang suami tak dapat pun teh tu. Kalau agak-agak awal sikit, maknanya yang orang perempuan ni dia suka pergi mengaji. Anak dara dia hantar dia ke masjid, dia dengar ustaz ni ngajar. Suaminya terbongkang di rumah, baju pagoda ke pekat gajah duduk, tak tahu apa-apa. Duit banyak, bini sibuk mengaji, balik cerita pasal ustaz ni cerita, ustaz ni cakap, ustaz ni cerita, menyampah aku mendengarnya, kata suami kan. Menyebabkan suami-suami ni kegersangan. Kalau saya silap cerita lah dia kemarau, kekurangan kasih sayang, dan mereka mula meripik meraban dalam keadaan banyak duit. Terjadi. So point saya ialah, sometimes kita kena check mata kita tengok benda ni macam mana. Kita tengok suami kita macam mana, kita tengok isteri kita macam mana. Contohnya lah, maka surah Al-Kahfi datang, dia betulkan cara tengok dan cara fikir. Kita sedar tak macam mana kita fikir? Dia panggil sebagai apa? Metakognitif. Do you know how you yourself doing the process of thinking? Kita ni jadi orang yang fikir macam mana. Saya ketika Radio IQ minta saya ceramah 10 minit setiap hari motivasi pagi pada bulan Mei yang lepas, lama saya fikir apa tajuk saya nak ambil ni kan. Nak fikir, akhirnya saya terfikir yang inilah, iaitu ajak masyarakat untuk memeriksa cara mereka berfikir. Sebab di sekolah kita dilambakkan, diajar apa yang kita nak fikir, tapi kita jarang diajar macam mana nak memikirkannya. So dengan cara fikir yang salah, kita boleh mendapat natijah yang menakutkan. So surah Al-Kahfi betulkan cara fikir. Yang ketiga, surah Al-Kahfi betulkan value system kita. Apa yang penting dalam hidup ni, apa yang tak penting, apa yang berguna, apa yang tak berguna, surah Al-Kahfi betulkan. Baik, dalam sikit masa yang bagi. Ketiga-tiga perkara inilah yang menjadi asas kenapa saya buat iceberg dalam modul yang lepas tu. Walaupun kita mula-mula kita bincang secara universal language, bahawa action adalah merupakan terjemahan kepada value system, kepada mindset dan kepada belief. Tetapi pada kali ini topiknya lebih mengerutkan dahi. Benda yang sama juga sebenarnya adalah perkara yang sedang diserang oleh Dajjal. Maka kita kena protect software 3 kat dalam ni supaya 3-3 ni betul. Baik, kita analisa sedikit. Apakah benda-benda yang ada di dalam surah Al-Kahfi? Misalnya, bagaimanakah dikatakan surah Al-Kahfi memelihara kepercayaan? Bagaimana surah Al-Kahfi betulkan cara kita percaya? Kita tengok ayat yang ke-9 ni. Ayat pertama itu ialah ayat ke-9. Kata Allah SWT, Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Apakah kamu menganggap kisah ashabul kahfi dan gua mereka itu
yang merupakan tanda kebesaran kami sebagai sesuatu yang ajaib? Simple question. Tapi persoalan inilah persoalan yang sangat besar. Allah tanya soalan ini kepada Nabi Muhammad SAW, kepada umat Islam zaman baginda, kepada Yahudi di Madinah, dan kepada kita. So ada 4 pihak kena jawab. Apakah soalannya? Kita ambil cerita sikit. Ketika surah Al-Kahfi ni diturunkan, orang-orang di Mekah ni dia sudah kehabisan idea macam mana nak lawan Rasulullah SAW dan umat Islam. Dia bagi duit, Rasulullah tak layan. Dia tekan, tak heran pun. Islam masih lagi bergerak. Gerak. Bila mereka dah kekurangan idea, mereka terpaksa minta khidmat konsultan. Ya? Maka mereka cari konsultan yang berkredibiliti, dan sudah tentulah konsultan terbaik pada masa itu ialah orang-orang yang ada kitab, iaitu orang-orang Yahudi yang berada di Madinah. So mereka pergi ke Madinah, mereka jumpa dengan konsultan di Madinah, minta nasihat macam mana nak lawan Muhammad. Orang-orang Yahudi yang berada di Madinah telah memberikan kepada 3 wakil musyrikin Mekah yang datang ke Madinah itu 3 soalan. Balik Mekah, tanya Muhammad these 3 questions. Kalau Muhammad boleh jawab, maknanya dia seorang Nabi. Sebab hanya Nabi saja yang ada jawapan. Tapi kalau dia tak boleh jawab, fa'innahu rajulun mutaqawwil, maknanya dia seorang pendusta, dia ngomong kosong, maka kamu boleh berehat daripadanya. 3 soalan. Ask him. Ya, apa soalannya? Kata Mekah ni. Pertama, tanya pada Muhammad, dia tahu tak cerita sekumpulan manusia yang tiba-tiba hilang daripada masyarakatnya? Dia tahu tak? Ask him. Yang kedua, tanya Muhammad, dia tahu tak cerita seorang pemimpin yang kerajaannya begitu besar sehingga dia bertawaf daripada timur ke barat? Muhammad tahu tak cerita ni? Dan yang ketiga, tanya pada Muhammad, dia tahu tak tentang roh? Go home, ask him these 3 questions. Wosh, orang Mekah pun seronok lah. Yes, dapat 3 soalan powerful. Walaupun mereka pun hanya tahu soalan, tak tahu jawapan. Balik ke Mekah, jumpa dengan Muhammad, tanya 3 soalan. Maknanya di peringkat ini, Nabi Muhammad dan umat Islam telah beralih kepada satu fasa berikutnya, iaitu mereka diserang oleh musyrikin Mekah bukan lagi dengan fizikal, senang atau susah, tetapi diserang secara pemikiran. Jumpa Muhammad, yes, boleh jawab 3 soalan ni? Adakah Rasulullah ada jawapan pada soalan ni? Definitely Rasulullah tak ada jawapan. Kenapa? Sebab Rasulullah adalah seorang manusia macam kita. Rasulullah tidak tahu benda-benda yang silam, yang gaib, kecuali diberitahu. Dan Rasulullah tak tahu. Kata Nabi SAW, datang esok, aku bagi jawapan. Baginda terlupa menyebut insya-Allah. Kerana Rasulullah seorang Rasul yang hampir dekat dengan Allah. Dalam sesuatu yang getir itu, Allah Ta'ala menjawab, memberikan petunjuk. Ada hikmah yang besar. Tiba-tiba pada kejadian itu secara spesifiknya, Rasulullah terlupa cakap insya-Allah. Datanglah esok, bagi jawapan. Esoknya mereka datang, ya, apa jawapannya? Tak ada jawapan. Tak ada wahyu turun. Esoklah. Datang esok, tak ada lagi jawapan. Datang lagi, tak ada jawapan. Datang, tak ada jawapan. Selama 15 hari, Rasulullah tidak dapat memberikan jawapan. Orang Mekah semua seronok. Yes, Muhammad penipu, pembohong. Nampak sangat dah, terdedah dah segala tembelangnya apa semua dan sebagainya ya. 15 hari. Sehingga Rasulullah termangu. Dan pada hari yang ke-15, barulah turun beberapa ayat daripada surah Al-Kahfi. Menjawab soalan yang pertama, iaitu kisah Zulkarnain. Soalan yang kedua, iaitulah tentang kisah yang pertama kisah Ashabul Kahfi, yang kedua kisah Musa dan Khidir, ataupun yang ketiga sekali, yang keduanya ialah kisah pemilik 2 kebun, dan yang keempatnya ialah kisah Zulkarnain. Tentang roh jangan jawab. Itu trik. Kalau semua yang ditanya boleh jawab belaka, itu simptom penipu. Kalau ada orang semua jawapan, semua benda dia tahu jawab, tanyalah apa? Ada jawapan. Tu tukang ubat itu, gelembung, kaki gelentung, semuanya ada jawapan. Jadi Allah bagi trik. Yang pertama, detail. Yang kedua, detail. Yang ketiga, tentang roh. Kalau Rasulullah kata roh ni ialah berdasarkan gini,
Kata orang Yahudi, confirm dah penipu. Sebab seorang Nabi pun tidak akan tahu apa-apa mengenai roh. Maka Allah jawab soalan roh dengan satu ayat, tapi ayat itu diletakkan dalam surah Al-Isra. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Mereka bertanya pada kamu tentang roh, beritahu roh adalah urusanku dan aku tidak memberikan ilmu mengenainya kepada kamu kecuali sedikit sahaja. Jadi apa yang berlaku di sini, mana mungkin satu ayat yang saya ambil dalam masa kitab mengizinkan. Satu ayat yang saya ambil tadi, poinnya ialah Allah beritahu dalam ayat ini, apakah kamu menganggap kisah Ashabul Kahfi yang pelik ni, pelik 309 tahun tidur lepas tu bangun, sebagai sesuatu yang ajaib? Para ulama tafsir mengatakan bahawa soalan ini maksudnya ialah Allah bertanya kepada kita, adakah kamu meletakkan nilai yang salah terhadap benda-benda yang pelik? Maknanya, sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh membina kepercayaan berasaskan kepada benda-benda pelik. Tetapi kepercayaan mesti dibina di atas ayat yang berikutnya tu, iaitu dengan hujah. Macam mana membina kepercayaan berasaskan benda-benda pelik? Masyarakat kita suka benda ni, ya? Hari-hari menangkap ikan berjoran, semayang tak ke mana, bini di rumah makan ke tidak apa, tak ada kisahnya. Kerjanya melayan menangkap ikan. Satu hari yang tangkap-tangkap, dapatlah, ya, ikan talapia lah, jadilah ikan talapia. Bukan tangkap ikan talapia. Bukan sebarang talapia. Di perut talapia itu, sisiknya tertulis kalimah Allah. Allah. Baru teringat Allah. Allah. Allah wujud. Kerana nampak tulis Allah pada sisik perut ikan. Lepas tu selama ni ikan lain tak teringat Allah. Duduk dekat veranda rumah, puh asap rokok, semayang tak mana apa tidak. Tiba-tiba satu petang berarak awan mendung kelabu. Awan itu bergerak seperti tertulis kalimah Allah. Terkejut. Allah. Allah wujud. Mengkabut semayang. Tu. Ni contoh membina kepercayaan berasaskan kepada benda-benda yang ajaib. Anak dah 4 orang dah, tak dipedulikannya. Anak 4 orang. Anak kelima lahir-lahir, cuping telinga, nampak macam tulis Allah. Allah. Anak kelima baru perasan kebesaran Allah. Anak pertama, kedua, tiga, 4 tak fikir pun. Mindset yang macam itu adalah mindset yang sangat berbahaya. Hanya dapat melihat Allah, melihat Allah bila nampak benda pelik. Kenapa? Dajjal akan datang di akhir zaman membawa perkara yang super duper pelik, sehingga orang mati pun boleh dihidupkan oleh Dajjal. Dan adakah pada masa itu kamu mahu menjadi pengikut Dajjal? Benda pelik boleh berlaku, dia boleh terjadi. Tetapi agama kita bukan dibina di atas benda-benda pelik. Agama kita dibina di atas hujah, sultan bayin dalam ayat yang berikutnya itu. Saya ingat ketika saya forum dengan seorang pensyarah undang-undang di Fakulti Undang-Undang UKM beberapa tahun lepas. Dia menceritakan bagaimana dalam satu ketika, satu kes yang dihandle, seorang perempuan ni bisnes. Semua bisnes dia melingkup. Bisnes ni tak jadi, ni tak jadi, ni tak jadi. Sampai akhirnya dia putus asa dan dia telah quote unquote berdoa dengan katanya, Tuhan, kalaulah kau benar-benar wujud, tunjukkan. Dia kurang macam tu lah. Sebab dia dah meragui segala-galanya. Sebab hidupnya terlampau teruk, dengan hutang bertimpa-timpa dan sebagainya. Saya agak macam tu lah kot, lebih kurang kan. Dan apabila dia sebut macam tu, ceritanya, dia telah ternampak wajah seseorang di tingkap rumahnya, yang dia define wajah itu ialah wajah Jesus Christ. Maka dia murtad. Bukan sahaja dia murtad, malah seluruh keluarganya murtad. Dan selepas murtad, perniagaannya begitu maju. Dan menjadi kes yang dirujuk kepada pensyarah ini untuk dia selesaikan. Saya tak ingatlah hujung dia apa. Tapi itu bahayanya membina kepercayaan di atas benda-benda yang pelik. Kita kena bina kepercayaan atas benda yang boleh dipegang
sebagai rujukan oleh semua manusia. Tetapi bukan berdasarkan benda-benda yang pelik. Tapi masyarakat kita banyak cenderung pada benda begitu. Buka dekat internet, fishofgod.com, menghimpunkan gambar-gambar ikan yang di perutnya ada tulis kalimah Allah. Ada majalah-majalah everybody knows tu, kan? Semua benda pelik dalam tu. Tukar jadi babi lah, lepas tu tanah kubur kat televisyen tu. Anak saya punya minat jenuh saya nak mujuk, jangan kan. Seolah-olahnya kalau jahat je, siaplah. Keranda berat, dalam lubang kubur ada ular, ya, kemudian karang menanah-nanah, busuk lah, inilah itu dan sebagainya. Kalau tak ada tanda semua tu, adakah tanda husnul khatimah? Adakah semua orang jahat akan dihina dengan kematian begitu? Nak beritahunya, sampai kepada tahap yang itu pun kita menilai secara materialistik, iaitu physically what happened that will define our belief. Itu bahaya. Kerana belief mesti dibina di atas kepercayaan. Bukan hanya dalam soal akidah, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan. Poin terakhir saya sebelum kita berehat. Berehat balik lah mana kan. Macam nak sambung next session pula kan. Apa ni? Contohnya, consumerism. Kepenggunaan. Apabila kita membuat keputusan untuk membeli satu produk berdasarkan cerita-cerita pelik, khususnya melalui testimoni. Bukan saya kata betul ke salah, tetapi kalau itulah cara kita menilai satu produk, kita mendedahkan diri kita kepada penipuan. Betul, ya Allah, dulu enjin kereta saya tak boleh start, saya renjih air ni, dah boleh start dah. Tu cerita pelik kan. Dulu anak I sikit je kita nak keluar tanduk kepala dia punya jahatnya. Tapi semenjak I bagi minum air ni, alhamdulillah, semayang tak tinggal semua. Pakailah air ni. Makan ni. Boleh menyembuhkan 1000 penyakit. Masya Allah. Isteri saya duk gaduh dengan suami dia nak menyiapkan clinical masters untuk jadi doktor pakar, nak menyelesaikan beberapa kes perubatan. Rupa-rupanya ada satu benda ni, makan 1000 penyakit sembuh. Kesian Profesor Dr. Muhayya. Berbelas-belas tahun nak jadi pakar mata, rupanya ada benda, titik je 1000 penyakit mata sembuh. Lebih sedih, benda-benda itu dilabelkan pula. Makanan yang berasaskan kepada Quran, berasaskan kepada sunnah dan sebagainya. Akhirnya, kita tertipu. Sehingga, minta maaf, walaupun saya, kalau boleh saya tak nak pesimis begitu. Sehingga saya rasa saya lebih berani membeli satu produk yang diletakkan di rak supermarket biasa tanpa ada jurujual yang tukang berdiri menerangkan, believing that produk itu sudah pun diuji, produk ingredientnya sudah pun dinyatakan, macam mana function dia semua telah dijelaskan, dan saya boleh menilainya berbanding dengan satu produk yang unknown, tetapi kita membelinya kerana testimoni, iaitu berasaskan kepada cerita-cerita luar biasa yang dikongsikan dengan kita. Bukan saya kata betul atau salah, tetapi itu adalah metod yang mendedahkan kita kepada ditipu oleh dajjal kecil sebelum ditipu oleh dajjal besar di akhir zaman nanti. So, apa yang dipakai dalam akidah juga ialah benda yang sepatutnya membentuk orientasi kita dalam kehidupan seharian. Saya bukanlah orang yang saintifik sangat, tidak. Tetapi sedikit sebanyak sesuatu barang yang nak diberikan kepada pengguna harus ada penjelasan. Kalau dia boleh menjelaskan, menyembuhkan begini, kenapa? Apa asbabnya? Asbabnya bukan makmal. Asbabnya itu adalah perintah Allah. Allah meletakkan cause and effect yang sempurna dalam kehidupan, yang manusia ada ilmu untuk belajar, tahu dan kongsikan. Bukan hanya bergantung kepada cerita-cerita yang pelik. Maka ayat yang pertama, Allah Ta'ala kata, apakah kamu mahu menjadikan cerita pelik sebagai sesuatu yang menjadikan kamu lebih daripada orang lain? Soalan ni untuk siapa? Untuk dua orang. Satu untuk orang Yahudi kat Madinah. Sebab orang Yahudi kat Madinah, kalau Nabi boleh jawab 3 soalan, siapakah yang patut beriman pada Muhammad? Dia oranglah yang kena beriman dahulu. Sebab mereka yang tahu siapa boleh jawab soalan ni memang dia seorang Rasul. But that was never the point. The point is, Muhammad boleh jawab, tak boleh jawab, that is none of our business. Our business is,
We knew things that you do not know. We know better than you. Kami tahu cerita pelik yang kamu tak tahu. Maka orang Yahudi memperbodohkan orang Arab dengan brag, kami tahu apa yang kamu tidak tahu. Orang pertama. Orang kedua, ni ustaz ni ceramah, tak pernah dengar cerita tu. Tiba datang seorang ustaz ni bawa cerita, terlopong masa dewan. Mana ustaz dengar cerita ni? Adalah ada orang tua dia belakang busut mana tahu cerita kat saya. Tu. Beli tasbih ni. Tasbih ni dibuat daripada sejenis kayu. Inilah kayunya yang dipakai untuk membuat kapal Nabi Nuh. Inilah kayunya untuk menjadi tongkat Nabi Sulaiman. Inilah kayunya yang digunakan. Senang je tanya soalan. Mana kamu tahu? Omar tanya, min aina laka hadha? Dari mana kamu dapat macam? Umur ustaz berapa? 14,000 tahun? Mungkinlah sezaman dengan Nabi Nuh kan. So tahu menyaksikannya. So kalau umur baru 37 tahun macam saya, macam mana ustaz boleh tahu yang kayu ini adalah kayu yang dipakai untuk buat kapal Nabi Nuh? Siapa beritahu ustaz? Tanya. Walaupun bunyi agak kasar, minta maaf tuan-tuan. Tapi kalau orang Islam ada kerangka yang itu, maka penjaja-penjaja kisah ajaib tidak ada tempat dalam masyarakat. Kerana isunya bukan hanya dia ditipu oleh ustaz ni, setakat kena tipu sikit, tak apalah, balik lambat 10 minit. Tetapi kebiasaan attach dengan benda pelik akan menyebabkan satu hari nanti mereka terdedah kepada fitnah Dajjal. Saya belajar di Jordan, pelajar-pelajar syariah yang ikut kumpulan yang sesat, yang telah diharamkan, tak saya sebut kumpulan mana lah, percaya dengan benda-benda pelik. Dia kata tok guru dia datang ke tempat kami naik van, awan melindungi van itu seperti awan melindungi Nabi SAW ketika pergi ke Syam. Lepas tu masa tok guru dia ziarah kubur gua Ashabul Kahfi, dikatakan pemuda Kahfi itu bangun dan mengucapkan salam. Sibuk sangat buat kerja dakwah, tak sempat study, tidur dalam dewan periksa, tidur. Sambil sebelum tidur tu sebut nama tok guru dia, bangun-bangun complete dah jawapan. Those kind of things. Orang Arab tak beli benda tu. They don't buy those ideas. Orang kita. Habis tu kalau Dajjal datang, siapa nak ikut? Siapa nak jadi tenteranya? Dajjal datang bukan menghancurkan fizikal, bukan musnahkan kehidupan, tapi Dajjal datang untuk confusing us. Antaranya ialah dengan mendatangkan benda-benda pelik. Pelik ni. Jadi kata Nabi SAW, bacalah surah Al-Kahfi, tengok makna dia, hayati ilmunya. InsyaAllah bahagian kedua dan ketiga akan saya sambung dalam pertemuan akan datang dengan izin Allah SWT. Mudah-mudahan dengan mendampingi surah Al-Kahfi, kita mendapat metod yang betul untuk mengatur kepercayaan, cara lihat dan fikir, dan 3 sistem nilai dalam kehidupan. Jadi saya kira sekadar itulah perkongsian pada petang ini. Kalau ada sebarang persoalan kepandangan, sikit masa lah ada. Dengan perjanjian yang menjawab seringkah mungkin. Kalau jangan tanya Ustaz Izzah, dia jawab sekarang, balik lambat kita marah suami kan. Kalau ada lah, ya. Dan ya, silakan. Kan satu. Syarat okey. Pemahaman saya rasa mungkin ada kekeliruan. Okey, Dajjal tu dengan fitnah bagaimana kita faham. Dajjal datang gosip siapa? Ya, siapakah yang akan digosip oleh Dajjal kan dengan fitnah Dajjal tadi? Betul, terima kasih tanya. Maknanya perkataan tu kadang-kadang masalah sikitlah, perkataan Arab bila dipindahkan ke dalam bahasa lain, perkataan yang sama tapi makna dia mungkin berbeza. Ya, dalam bahasa Turki, Musa adet maknanya kebenaran untuk beredar. Ya, Musa adet istiyorum maknanya saya minta izin untuk balik. Tapi kalau budak Turki datang dengan Arab, dia kata uridu minkal musaadah. Dia pakai musaadat tu, musaadah. Musaadah dalam bahasa Arab makna dia bantuan keuangan. Kan? Saya perlukan bantuan keuangan. Oh, sorry, berapa awak perlukan? Panik dah kan. Perkataan yang sama makna lain. Jadi fitnah dalam bahasa Melayu ialah you cerita tentang somebody, cerita yang salah. You fitnah ai. Fitnah lebih jahat pada membunuh. Wah, ya, bawa ayat Quran kan. Bukan yang tu. Fitnah ini ialah musibah. Musibah yang datang sama ada secara fizikal ataupun secara konseptual, dan dia datang dalam bentuk makro. Maksud dia impact dia bukan ke atas individu, tapi impact dia melata.
Yang dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl ialah apabila kita buat satu-satu benda yang impact dia bukan hanya pada orang yang itu, tapi dia juga spread kepada orang lain. So we have many types of fitnah. Ya, pemikiran yang salah, ya, ajaran yang sesat, kefahaman yang memesongkan, yang kecil-kecil yang datang daripada semasa ke semasa. Contohnya fahaman relatif dalam akhlak sekarang. Alah, semayang pun tak semestinya baik, tak relax lah, tak semestinya you seorang je betul, orang lain pun mungkin betul juga. Itu kan jadi perbualan biasa kita. Seolah-olah macam dalam hidup ni tak ada kebenaran. Everything is open to acceptance and rejection. No, ada kebenaran. Itu contoh kefahaman. Jadi fitnah ialah sesuatu yang musibah, dan musibahnya itu melata kepada ramai. So kita kena adjust sedikit apa yang kita tanggapi dan fahami tentang perkara fitnah. Yang dikatakan fitnah ni, fitnah macam tadi, tapi fitnah yang paling besar ialah fitnah Dajjal yang akan menyaingi kita, antara kita dengan Allah, antara Dajjal dengan Allah. Kita nak pilih siapa? Hanya orang yang membina kepercayaan pada asas yang betul akan pilih Allah dan tidak memilih Al-Masihud Dajjal. Wal'iyadzubillah. So itulah sedikit mungkin yang respon pada soalan yang tuan tanyakan tadi. Dan insya-Allah kita sambung dalam pertemuan yang akan datang lah. Terima kasih. Saya seperti biasa boleh hubungi di Facebook saya, facebook.com/Ustaz Hazrizal. Saya tukar dia punya alamat tu, facebook.com/Ustaz Hazrizal, dan juga di twitter.com/Saifulislam, dan juga di media-media yang lain lah, insya-Allah. So selamat mengamalkan surah Al-Kahfi. Tak payah tunggu sampai hujung siri lah baru boleh nak ni kan. Jemaah ni boleh dah start tengok-tengok kalau tak biasa lagi. Dan insya-Allah kita bertemu dalam pertemuan akan datang. Terima kasih sekali lagi pada pihak Siniaga dan sudi yang menjemput. Wallahul a'lam bissawab. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.